Saya kembali ke siaran secara langsung untuk Bunyi deruan air yang kuat, sampah sarap, pasir atau batu yang hanyut dengan deras antara tanda-tanda awal berlakunya fenomena kepala air. Ketua Pengurusan Operasi dan Menyelamat Balai Bomba Kuala Lumpur, Syamsul Ma'arif Saibani berkata, kehadiran kepala air mampu disedari lebih awal dengan pandangan mata kasar menerusi 3 tanda awal ini. Katanya yang pertama adalah serpihan sampah sarap yang mengalir laju secara tiba-tiba, pasir sungai yang bergerak di dalam permukaan air serta bunyi deruan air yang kuat. Jika tanda-tanda sebegini muncul, maka orang awam dinasihatkan supaya menyelamatkan diri terlebih dahulu kerana kepala air turun dengan laju hanya dalam beberapa saat. Okey, apabila disebut kepala air, sebenarnya kepala air ini boleh dilihat dengan mata kasar lebih awal. Yang mana sekiranya di hulu itu hujan dan air naik ke tebing, jadi sampah-sampah akan dibawa oleh arus terlebih awal. Jadi apabila kita nampak, kalau kita di dalam sungai ataupun di tebing sungai nampak sampah yang dibawa oleh arus tu, sampah daun-daun kering dan kayu-kayu yang hanyut di bawah ataupun dia datang dengan deras, menunjukkan di hulu tu adalah telah mengalami hujan yang lebat. Berlakunya kepala air apabila ada sekatan oleh kayu balak ataupun ranting-ranting yang menyekat laluan air pada batu-batu, dan air itu berkumpul makin lama makin naik, dia makin besar, dan sekali dia terlepas, itulah yang dinamakan kepala air. Yang ketiga adalah bunyi air boleh juga didengar, sebab kita di dalam air itu kita boleh mendengar air daripada hulu tu menderu yang begitu deras, bunyinya amat kencang, dan kita boleh perhatikan bahawa itulah juga menandakan air, kepala air itu turun ke bawah dan akan melanggar kita kalau kita masih berada di dalam sungai lah. Akan mengeluarkan aset-aset kita ikut kesesuaian ataupun tempat dan keadaan mangsa lah. Kalau misalnya di sungai ataupun di tempat air yang terbuka, kita akan turunkan sama ada bot amphibious kita ataupun bot besi kita untuk ke lokasi dengan jet ski juga. Dan juga kalau tempat tu agak sempit kecil, kita akan turunkan kayak kita lah. Itu yang mencari ataupun searching di dalam surface, di dalam air lah. Selain daripada kita melakukan pencarian mengikut tebing, daripada hulu sampai ke hilir. Jadi kita akan buat pemantauan, dan sekiranya tidak dijumpai juga, kita akan minta bantuan daripada K9 lah, unit anjing pengesan. Syamsul berkata, sekiranya berlaku kejadian lemas, bomba akan mengerahkan aset mengikut keadaan lokasi kejadian. Antara yang digunakan adalah bot amfibia, bot besi, jet ski, kayak serta kebakaran mencari dan menyelamat oleh anggota bombanya. Ibu bapa harus mengawasi. Nombor satu, ibu bapa harus mengawasi anak-anak di mana mereka berada, sama ada di tebing sungai ataupun di dalam sungai. Nombor satu. Yang kedua, ibu bapa harus juga memantau keadaan sekitar, sekeliling, sama ada kawasan tu lapang ataupun berbahaya dengan pokok ataupun ranting yang kering. Takut dia jatuh apabila berlaku hujan lebat. Dia akan sekah ataupun tumbang, akan mengenai keluarga kita juga dan anak-anak kita. Begitu juga dengan keadaan cuaca. Cuaca harus juga dilihat, keadaan sekitar, sama ada dia mendung, redup ke, mendung sebab nak hujan ke, harus diberi perhatian lah. Dan keselamatan keluarga harus diutamakan.